Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kita berjumpa lagi pada hari ini, hari Isnin 26 hari bulan. Setelah kita cuti seminggu dan kita berakhir haji, hari ini kita sambung lagi PDPR yang dijangka akan berlangsung lagi sehingga 31 hari bulan Ogos. Jadi bertabahlah kita kena belajar secara online. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi pada bulan 9. Okey, jadi hari ini kita sambung lagi tentang pengangkutan. Topik pengangkutan. Kita minggu sebelum cuti kita dah belajar tentang apa itu pengangkutan di darat, air dan udara kan. Okey, jadi hari ini kita tengok kepentingan pengangkutan ni. Okey. Kepentingan pengangkutan dalam kehidupan harian. Pengangkutan memudahkan urusan harian manusia. Pengangkutan penting untuk memudahkan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain ataupun mengangkut barangan. Berikut merupakan kepentingan pengangkutan air. Okey. Pengangkutan ni dia terbagi pada dua lah. Okey, sama ada mengangkut penumpang ataupun kita lah manusia, ataupun mengangkut barangan, sama ada kargo, sayur-sayur, barangan-barangan kering. Okey, ia memudahkannya. Okey. Jadi kita tengok sini kepentingan pengangkutan air. Okey. Boleh mengangkut muatan dalam kuantiti yang banyak ke tempat yang jauh. Yang ni kita boleh tengok inilah kapal-kapal kontena. Okey, kontena sangat besar. Dia boleh membawa kontena berbelah-belah ribu kontena dekat dalam kapal tu. Okey, jadi dia lebih murah. Sebab bila lebih banyak barang dibawa, kos dia lebih murah dan dia boleh pergi tempat yang sangat jauh. Okey, macam contoh makanan yang awak jumpa dekat supermarket tu. Tengok ada made in mana? Made in USA, made in Brazil lah, kan jauh tu kan. Jadi dianya diangkut dengan kontena. Biasanya barangan yang besar-besar ataupun barangan yang tahan lama lah. Contoh makanan dalam tin, kereta, okay, barangan-barangan elektronik, barangan yang tak mudah rosak. Okay. Mudah mengangkut manusia dan barangan dari kawasan pedalaman ke kawasan bandar. Ni biasalah. Kawasan pedalaman biasanya penempatan manusia berdekatan dengan sungai. Jadi bila tak ada jalan darat, sebab kos nak buat jalan darat mahal, mereka gunakan pengangkutan air. Contoh yang banyak kat sini dekat Sarawak dan Sabah lah. Kat Sarawak sungai panjang-panjang. Jadi sepanjang sungai tu ada banyak penempatan manusia. Jadi mereka gunakan laluan air ni ataupun bot, gunakan feri untuk mengangkut barang dan juga mengangkut manusia. Okey. Kalau nak pakai kapal terbang helikopter, kos jadi mahal. Sebab sekali terbang helikopter berbelah ribu. Okey, kalau naik feri satu perjalanan mungkin dalam RM5, RM10. Macam awak pergi Langkawi, satu perjalanan RM10. Kalau naik kapal terbang dah 200, dah jimat kat situ. Okey, seterusnya kos pengangkutan lebih murah. Ya, okey. Bila menggunakan pengangkutan air ni, kos dia lebih murah. Sebab dia tak gunakan bahan api yang banyak. Itu sangat penting dalam urus niaga perdagangan antarabangsa. Ni yang cikgu cakap tadilah, kapal kontena. Perniagaan, perdagangan antarabangsa, sebab kapal-kapal bergerak ke seluruh dunia. Meningkatkan sektor pelancongan negara. Yang ni biasa kita tengok kapal-kapal persiaran. Kalau kat Pening ada Pening Cruise. Dekat Melaka ada Melaka River Cruise. Dekat Muar River Cruise. Ini lebih pada kategori untuk pengangkutan manusia, penumpang. Lepas tu menjana peluang pekerjaan pada ramai orang. Bila ada pengangkutan air ni, dia memerlukan jurumudi, memerlukan awak-awak ataupun pembantu lah. Macam kapal tak boleh bawa seorang. Dia kena banyak. Dalam kapal kena ada chef, kena ada tukang cuci, kena ada jurutera enjin. Banyaklah pekerjaan. Walaupun dalam sebuah feri sekalipun,
Bila feri berlabuh, nak kena ada orang yang ikat tali, nak kena ada orang angkat barang. Dia tak boleh seorang je. Jadi bila ramai pekerja diperlukan, jadi dia membuka peluang pekerjaan pada orang lain. Okey, kita tengok celik ilmu. Pelabuhan Kelang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas ialah pusat aktiviti perdagangan antarabangsa utama di Malaysia. Okey, Pelabuhan Kelang ni dekat Kelang lah. Dan Pelabuhan Tanjung Pelepas ni dekat Johor. Yang biasa satu lagi yang biasa yang dekat dengan kita adalah Pelabuhan Pening atau orang panggil Pening Port tu. Situ di mana kapal-kapal besar singgah dan menurunkan kontena-kontena barangan. Okey, glosari perdagangan. Perihal berdagang, urus niaga antara negara. Berdagang ni dia sama masuk dengan berniaga. Tapi berdagang ni dia lebih besar, iaitu perniagaan antara negara. Okey. Okey, seterusnya kepentingan pengangkutan darat. Kita tengok. Pertama sekali, mengangkut barangan dan penumpang. Ni kita tahulah kereta angkut penumpang, lori-lori angkut barangan. Tak kisahlah barangan apa pun. Okey, memudahkan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ni memang betul lah. Dia sangat memudahkan kalau awak nak angkat, nak pindahkan barang. Contohnya daripada Kulim nak pergi ke BM. Kalau tak ada lori, jenuh awak nak tolak pakai kereta sorong kan. Jadi dia memudahkan pergerakan. Menggalakkan pelaburan asing kerana mempunyai pengangkutan darat yang moden dan lengkap. Pelabur ni dia suka kalau dalam negara tu banyak jalan-jalan yang cantik. Contohnya macam Malaysia ada highway utara dan selatan. Jadi dia memudahkan akses untuk peniaga-peniaga asing ni bergerak dari hujung ke hujung. Jadi kalau negara tu tak ada jalan yang elok, susahlah nak pergi ke satu tempat lain. Jadi orang tak berminat untuk berniaga di negara tersebut. Okay? Meningkatkan perkembangan sektor pelancongan di sesebuah kawasan. Bila ada banyak jalan, kereta atau lori mudah masuk, jadi pelancong pun ramai nak datang. Mudah nak diakses. Contohnya dekat kat Pening ni Batu Feringgi, kan senang orang nak pergi, jadi ramailah orang boleh datang. Kalau susah macam kat pulau-pulau tu, payah sikit lah orang nak pergi kan. Jadi kena order boat pula, order ferry. Kemudian memodernkan sektor pengangkutan awam. Ini pengangkutan awam ni dekat darat ni ada banyak. Yang moden ni contoh dia macam sekarang ni ada kereta api, LRT, monorail, kereta api laju. Dulu tak ada, dulu kurang moden. Yang ada pun cuma kereta, lori. Sekarang pengangkutan darat ada kereta api. Mungkin dalam masa depan kita tak tahu, ada pula lori guna kuasa elektrik. Kalau negara moden dah ada dah lori yang guna kuasa elektrik. Dia lori tapi atas dia ada atas jalan tu ada kabel wire. Kemudian atas lori tu dia ada wayar yang ada antena bersambung dengan wayar atas. Dia gunakan tenaga elektrik. Dia macam komputer lah. Macam kereta api kan, atas tu ada kabel elektrik, dia guna elektrik. Dekat negara luar dah ada. Dia lori macam kontena biasa, tapi dia gunakan kabel elektrik untuk berjalan. Mungkin negara kita satu hari nanti boleh buat macam tu. So bila pengangkutan darat ni dah maju, dia menjimatkan masa, menjimatkan tenaga dan lebih efektif lah. Okay. Kemudian meningkatkan sektor perniagaan seperti pengangkutan bas dan kereta api. Jadi perkhidmatan bas dan kereta api akan lebih majulah bila jalan-jalan semua elok, orang nak travel ataupun nak angkat barang. Jadi dia memudahkan perjalanan. Kita tengok glosari ni, pengangkutan awam. Sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas dan kereta api yang boleh digunakan oleh orang ramai di kawasan tertentu dengan kadar tambang yang ditetapkan. Ni lebih pada pengangkutan penumpang lah. Okay, teksi, bas, kereta api, ni semua kena bayar lah, tapi dengan harga yang murah. Kalau awak nak beli satu kereta,
kan mahal nak bergerak. Jadi sekarang ni ada banyak Grab, ada komuter, dia lebih murah. Tak perlulah awak nak beli kereta sebiji atau motor sebiji kan. Itulah kepentingan pengangkutan darat. Okey, kita tengok pula yang seterusnya, kepentingan pengangkutan udara pula. Okey, memudahkan pergerakan untuk jarak yang jauh. Dia sama macam kapal, jarak jauh, dari negara ke negara lain. Tetapi kapal terbang boleh tiba dengan lebih cepat. Contohnya daripada KL ke Langkawi, mengambil masa lebih kurang dalam sejam atau sejam setengah. Itu kapal terbang. Kalau kereta ambil masa daripada KL pergi ke Langkawi mungkin ambil masa 7-8 jam. Naik kapal lagi lambat, kadang-kadang sampai 1 hari setengah, sebab kapal kan slow kan. Jadi dia memudahkan pergerakan yang jauh. Nak naik kereta tak boleh, sebab atas laut mana ada jalan kereta. Kalau mungkin dalam satu benua mungkin boleh lah. Tapi nak pergi jauh lah. Contoh awak nak pergi China, dari Malaysia nak kena masuk Thailand, nak kena masuk Laos, baru masuk China. Kan jauh, makan masa berhari-hari. Okey. Memudahkan perjalanan ke kawasan terpencil atau pedalaman. Ini lebih pada helikopter lah. Helikopter dia mudah nak landing dan take off. Tak perlu kawasan landasan yang panjang. Biasanya ni bawa barangan ataupun bawa pesakit lah, helikopter ni kalau pergi kawasan terpencil. Okey, kualiti barangan terjamin kerana dapat menghantar dalam waktu yang singkat. Contohnya makanan-makanan segar atau buah-buahan, sayur-sayuran. Ada juga menghantar guna kargo kapal terbang. Jadi dia sampai cepat. Contohnya buah. Buah kan cuma boleh bertahan selama beberapa hari je. Jadi dia gunakan kapal terbang untuk hantar. Macam buah apple. Kat Malaysia tak ada tanam. Jadi dia bawa daripada negara luar, contohnya China ke US ke. Okay, dia gunakan kapal terbang. Kalau guna kapal laut, habislah. Kapal laut daripada China nak masuk Malaysia, makan masa sampai 2-3 minggu. Sampai-sampai dah busuk. Tapi kos dia agak mahal sikit lah kapal terbang ni. Sebab tu barangan daripada luar yang segar-segar ni dia mahal sikit. Kemudian dia menjimatkan masa. Macam cikgu cakap tadi lah, walaupun jauh boleh sampai dalam masa 1 hari. Okay. Keselamatan barangan lebih terjamin. Yang ni dipercayai. Sebab apa? Kawalan di lapangan terbang sangat ketat. Dia cek satu-satu barang. Sebab barangan dia tak terlalu banyak macam kapal kargo. Kapal kargo sampai berbelah ribu kontena, takkan nak cek satu-satu kan. Kalau kapal terbang, dia barangan tak terlalu banyak. Jadi barangan boleh sampai dengan cepat. Barangan yang dihantar pun terjamin selamat. Okay, meningkatkan sektor pelancongan negara. Ini pun sama. Macam awak nak pergi daripada Johor nak pergi ke Langkawi, naik kereta lambat, makan masa 1 hari. Jadi orang yang ada duit mudahkan perjalanan, naik kapal terbang je, sejam setengah sampai. Jadi tak buang masa. Okay, orang nak pergi, orang dari luar nak masuk negara kita pun pakai kapal terbang. Tak ada dah sekarang pakai kapal laut. Dulu-dulu pergi Mekah, naik kapal laut. Sekarang tak ada dah. Siapa nak naik kapal laut, buang masa. Sampai sebulan duduk dalam kapal, boring. Kalau naik kapal terbang, pergi haji, ambil masa lebih kurang dalam 20 jam je. Tak sampai sehari pun. Okey. Okey. Doktor udara telah digunakan untuk memberi perkhidmatan rawatan perubatan ke kawasan pedalaman seperti Sabah dan Sarawak. Ni yang cikgu cakap tadi lah, biasanya dalam pedalaman dia gunakan helikopter untuk membawa pesakit ataupun membawa ubat-ubatan, doktor-doktor masuk ke kawasan pedalaman bagi merawat pesakit-pesakit dekat pedalaman. Orang pedalaman susah nak keluar, jauh, makan masa beberapa hari. Jadi orang dari bandar naik helikopter masuk ke dalam untuk bagi lawatan. Okey. Itulah dia 3 kepentingan pengangkutan udara, laut dan darat. Jadi kat sini ada satu je latihan. Dua latihan.
Okey, tuliskan nama-nama kenderaan berdasarkan jenis. Okey, ni ada pengangkutan air, awak namakan nama pengangkutan ni, pengangkutan darat, pengangkutan udara. Okey, namakan nama kenderaan ni lah senang cerita. Apakah pengangkutan yang digunakan ni? Okey. Kemudian yang ni gariskan jawapan yang betul. Ada beberapa, ada A, B, C, D, E, F. Okey, gariskan jawapan yang betul berdasarkan statement yang diberikan. Okey. Okey, sampai sini saja PDP kita hari ini. Jadi kita akan sambung lagi pada minggu depan. Cikgu harap buatlah latihan ni ya. Cikgu makin lama makin kurang pelajar yang respon dengan latihan yang cikgu bagi. Cikgu harap awak dapat siapkan dan hantar kembali pada cikgu. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.